Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Ahmad Nurul Airi Haji Rani. Dan saya Haryanti Jimatusin. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar titah-titah putusan tahniah sempena Hari Kebangsaan Qatar. Penganjuran kempen kebersihan senegara mencerminkan semangat kerjasama dan keprihatinan terhadap kebersihan alam sekitar. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah putusan tahniah kepada His Highness Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani Amir Qatar. His Excellency Sheikh Muhammad bin Abdul Rahman bin Jasim Al-Thani, Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Qatar dan Kerajaan serta Rakyat Qatar sempena Hari Kebangsaan Qatar. Kaunseling, pendekatan psikologi Islamik dan perbincangan mengenai rawatan holistik dan bersepadu antara kemahiran yang dikongsikan kepada para peserta kursus latihan asas kesihatan mental untuk pemimpin masyarakat bagi pegawai dan kaki tangan di bawah Kementerian Hal Ehwal Ugama. 20 peserta berjaya mengikuti kursus selama 12 minggu yang berakhir dengan majlis penutupan di Kompleks Sukan Jerudong pagi tadi. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Yang Berhormat Pimpinan Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Omar Darudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hawal Ugama. Sepanjang kursus, peserta didedahkan dengan ilmu-ilmu berkaitan kesihatan mental dan psikologi dari perspektif Islam serta sains perubatan. Peluang yang sangat berharga untuk kami sama ialah satu ilmu yang baru bagi kami sebab ada pendekatan daripada kesihatan mental daripadanya orang secara psikologikal untuk dimanfaatkan kepada pelajar-pelajar di bawah Kementerian Agama, khususnya pelajar di Sekolah Arab dan di Sekolah Agama, termasuk para ibu bapa, untuk meningkatkan kefahaman masyarakat untuk mengurangkan ataupun menghapuskan stigma ataupun diskriminasi terhadap mereka yang mengalami penyakit mental ataupun kesihatan mental ini. Kami cuba sedaya upaya untuk menerapkan di dalam pekerjaan kami dan juga untuk pegawai masjid dan juga untuk masyarakat ataupun jemaah masjid yang memerlukan kepada konseling. Penganjuran kempen kebersihan senegara mencerminkan semangat kerjasama, kesedaran dan keprihatinan yang tinggi terhadap kebersihan alam sekitar. Dalam kempen yang dianjurkan oleh Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi MTIC dan jabatan-jabatan serta agensi-agensi di bawahnya di Kampung Tamai pagi tadi, lebih 1,000 kilogram sampah berjaya dikumpul. Menyertai kempen, Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Kempen disertai lebih 300 orang terdiri penduduk kampung berkenaan.
juga menyertai Yang Berhormat Awang Amran bin Haji Maidin, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pameran seni untuk semua diadakan sebagai wadah meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap bakat orang kelainan upaya. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Bergelar insan istimewa bukan penghalang untuk menjalani kehidupan seperti insan biasa, termasuk menghasilkan seni kreatif yang dapat menggalakkan integrasi sosial dan meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap bakat orang kelainan upaya OKU melalui pameran seni untuk semua. Dengan tema SPAS, pameran bersempena sambutan Hari Antarabangsa OKU 2024 diadakan di Hub Tenaga Brunei Dermaga Diraja. Perasmiannya disempurnakan oleh Dr. Siti Nurhalbi binti Haji Wahsal Filah, Pemangku Setia Usaha Tetap Kemasyarakatan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Lebih 100 karya seni termasuk lukisan, kraf tangan, model dan replika dipamerkan sehingga 10 Januari 2025. Pameran kali ketiga ini dianjurkan oleh Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Juga hadir Yang Berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Sebagai sokongan kepada kempen Hari Bertindak Senegara, Syarikat Minyak Brunei Shell BSP menganjurkan sesi bermain dan belajar bagi 66 pelajar dari 5 buah sekolah terpilih di daerah Blaid dan Pusat Ehsan. Sesi diadakan pagi tadi di Kelab Rekreasi Brunei Shell Seria. Melalui sesi tersebut, ia bukan sahaja sebagai aktiviti amal, bahkan dapat membawa keceriaan dan hubungan bermakna bagi para pelajar terlibat. Hadir Awang Haji Amirul Hafizin bin Haji Muhammad, Pemangku Pegawai Daerah Blaid. Pelbagai aktiviti berkaitan pendidikan yang dipimpin oleh para sukarelawan program BSP Care. Keadaan cuaca negara diramalkan aktif mulai esok sehingga 24 Disember dengan hujan berpetir kadangkala lebat dan berangin kencang berlaku sekali-sekala. Ia dijangka menjejaskan kebanyakan kawasan negara terutama pada waktu petang dan sebelah malam dan berpotensi berlanjutan ke awal pagi keesokan hari. Kelajuan angin boleh meningkat sehingga 50 km sejam semasa terdekat hujan lebat atau berangin kencang. Kadar laut pada amnya berombak di Paras Sederhana ke Bergelora mencapai sehingga 3 meter. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil langkah awal akan kejadian cuaca aktif. Terdapat risiko tinggi berlakunya banjir kilat, terutamanya di kawasan-kawasan rendah dan mudah banjir, serta di kawasan berdekatan tebing sungai semasa hujan lebat yang berterusan dan semasa kejadian air pasang. Kejadian tanah susur, pokok tumbang dan atap terbang juga boleh berlaku semasa hujan lebat dan keadaan berangin kencang. Kadar laut bergelora adalah berbahaya bagi operasi bot-bot kecil, aktiviti rekreasi dan sukan laut. Asas kemahiran mengait rinda yang diperolehi melalui program anjuran Persatuan Pertiwi dengan kerjasama Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Daerah Blaid mendorong para peserta untuk menjadikannya sebagai sumber pendapatan. Melalui program tersebut juga ia membantu mempromosi keusahawanan sosial dan pembangunan belia. Kemahiran yang diperolehi termasuk mengait alas meja, topi, rantai kunci dan sebagainya. Saya juga bercadang untuk memulakan perniagaan kecil-kecilan untuk dengan menghasilkan kaitan saya secara dalam talian dan di pasaran tempatan. Di samping itu, saya ingin berkongsi ilmu ini dengan orang lain melalui
bengkel atau kelas asas atau melalui tutorial video agar lebih ramai lagi yang dapat menghayati seni mengait. Dua lelaki tempatan didakwa di Mahkamah Magistrate Tutong atas kesalahan Perintah Eksais 2006. Muhammad Syahrul bin Duah, 37 tahun, mengaku bersalah memiliki 11 karton dan 101 batang rokok pelbagai jenis tanpa kebenaran yang sah. Pesalah dijatuhi hukuman denda RM21,000 atau 13 bulan penjara jika gagal membayar denda. Wang tunai berjumlah RM321 diserahkan ke kerajaan bagi tindakan lanjut. Sementara itu, seorang lagi didakwa atas dua kesalahan iaitu memiliki 26 paket dan 28 batang rokok pelbagai jenis dan memiliki 2 karton dan 1 paket rokok pelbagai jenis tanpa kebenaran yang sah. Bagi kedua pertuduhan, Muhammad Aiman Rafiuddin bin Abdullah Waliam, 43 tahun, dijatuhi hukuman denda RM10,000 atau 10 bulan penjara jika gagal menjelaskan denda. Semua barang-barang yang terlibat dirampas untuk dimusnahkan.